Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni saya nak sambung, masih lagi kita dalam bab 5. Okey, sebelum ni kita dah tengok dua tamadun, iaitu tamadun Mesopotamia dan tamadun Indus. Tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir Purba. Jadi hari ni kita akan tengok sedikit tentang tamadun Indus. Okey, berkaitan dengan pembandaran dia. Okey, kita pun dah tahu tamadun Indus lokasi dia dekat Sungai Indus. Okey, jadi pada awalnya masyarakat tamadun Indus ini adalah hidup secara nomad, iaitu berpindah randa. Okey, dan kebudayaannya membentuk ketempatan kekal sama macam Mesopotamia, Mesir Purba kat sungai, sepanjang sungai tu. Okey, jadi lembah Indus mempunyai dua musim yang ekstrim. Okey, iaitu musim hujan ataupun musim banjir, dan yang kedua adalah musim kering ataupun musim kemarau. Okey, macam biasa sambil tulis, sambil tengok, sambil dalam modul Okey. Dan kedua-dua musim ini akan menyebabkan tanaman musnah. Menyebabkan masyarakat tamadun Indus ni seringkali kena memulakan balik tanaman. Okey, disebabkan faktor dua cuaca ni. Okey, tanaman yang ditanam oleh masyarakat Indus: gandum, barley, kapas. Okey. Kapas adalah pokok yang berkaitan untuk dijadikan sebagai kain, tekstil, dalam bidang tekstil. Okey, bandar dia. Okey, kita tengok bandar dia. Okey, bandar tamadun Indus ini adalah unik berbanding dengan tamadun-tamadun yang lain, kerana bandar Indus ini adalah merupakan satu bandar terancang dan sistematik. Okey, ini adalah contoh bandar yang terkenal masa zaman tamadun Indus, iaitu Mohenjo-daro, Harappa. Nanti kita tengok Okey, kita tengok. Okey, tengok tamadun Indus. Okay, tamadun Indus sekarang berada dekat lokasi dia adalah India. Awak tahu dah. Okey. Okey, ni lokasi dia dekat Sungai Indus. Okey, ada dua bandar saya tunjuk tadi. Ada bandar Mohenjo-daro dengan bandar Harappa. Okey, keunikan tamadun Indus adalah dia ada sistem bandar yang terancang. Kenapa? Nampak kedudukan berbentuk segi empat tepat. Dia berpetak-petak. Dan setiap bandar, setiap rumah yang ada diasingkan ada satu jalan lurus. Dia ada sistem peparitan. Okey, ada sistem kumbahan. Setiap bandar pun ada jalan lurus. Okey, dan satu lagi yang unik. Uniknya tentang tamadun Indus ada satu. Tak ada kat tamadun-tamadun lain. Ini jalan lurus tempat mandi awam. Okey. Tempat mandi awam ini dipercayai pertama menguruskan kehidupan seharian seperti mandi dan sebagainya. Dan kedua adalah dipercayai digunakan sebagai tempat upacara keagamaan. Okey. Sehingga kini. Okey. Okey, yang ini kita akan tengok perincikan lagi tentang perancangan bandar Harappa. Tengok Okey. Satu, dia ada dinding bata yang tebal. Okey. Dinding bata tebal. Ini dalam buku teks awak. Okey, kemudian yang kedua adalah dia ada dinding yang dibina
untuk mengelakkan daripada banjir. Kemudian yang ketiga adalah dia punya benteng bagi melindungi keluarga diraja. Okay, yang keempat, jalan raya dibina selebar 30 kaki. Okay. Kelima, dinding yang memisahkan daerah perumahan. Dan keenam, rumah terdapat berbagai saiz dan dibina dalam berbagai tingkat. Okey. Tamadun, yang kedua tamadun Huang He. Okey. Tamadun Huang He adalah kedudukannya dekat sungai Huang He. Di Indus dengan Huang He senang. Kedudukan dengan nama tamadun dengan nama sungai dia sama. Kedudukan tamadun ini berhampir dengan lembah sungai Huang He ataupun dikenali sebagai sungai kuning. Kenapa kuning? Sebab sungai itu memang berwarna kuning. Bukan sungai itu warna kuning, dia bercampur dengan lumpur-lumpur tu. Jadi dia macam nampak seolah-olah kekuningan lah. Okey, ni adalah tamadun Huang He. Okey, dia adalah sebagai asas kepada tamadun Cina. Sebab tu dia berada di China. Okey, dan kedudukan tamadun Huang He adalah berdekatan dengan sungai kuning ataupun sungai Huang He. Okey, tengok di antara sungai yang terpanjang dunia. Okey, melintasi pelbagai negara. Okey. Panjang buat sungai. Okey, sungai. Sama macam sungai-sungai lain, menjadi tumpuan penduduk. Okey, sekiranya digunakan sebagai asas untuk pertanian, sumber minuman. Nampak? Sungai dia tak jernih macam kalau kita tengok sungai Nil. Sebab sungai dia nampak macam macam coklat lah sebenarnya kan. Sungai sungai kuning. Okey, tadi kita dah tengok sedutan sungai kuning. Okey, sambung. Okey. Untuk tamadun Huang He ni terdapat tiga buah kerajaan awal. Satu Xia, Shang, yang kedua Shang, yang ketiga Zhou. Okey. Dan bandar yang terkenal termasuklah Anyang. Siapa yang suka tengok drama-drama Korea, kebanyakan dia ambil perkataan nama kerajaan-kerajaan maharaja dengan Anyang. Okey. Okey, nampak? Pertukaran awal. Okey. Dia ada bandar-bandar dia yang unik. Okey. Tamadun Huang He ini juga terkenal dengan masyarakat yang mahir dalam membuat tembikar. Okey. Daripada aktiviti pertanian lah. Okey. Dan juga membina kapal. Okey. Membuat varnish. Okey. Varnish untuk menjaga kulit. Menjaga perabot daripada kulit kayu. Okey, membuat sutera. Okey. Itu ulat sutera. Ulat sutera. So dia buat sutera. Bahagian bidang tekstil lah. Kalau tamadun Indus tu kita tengok dia tanam pokok kapas kan. Kapas digunakan untuk tekstil. So yang untuk tamadun tamadun Huang He, okey, dia juga ada menghasilkan tekstil, iaitu kain. Jadi apa bahan digunakan adalah ulat sutera. So selain daripada itu, keunikan tamadun Huang He dia adalah sulaman dan ukiran. Okey. So untuk ringkasan tamadun Indus dengan tamadun Huang He, saya tamatkan kat sini. So nanti kita akan fokus pada perkembangan tamadun ciri-ciri dia lain. Okey. So terima kasih.